Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Muhammad Al-Amin bin Zulkifli. Dan saya Muhammad Rafiq Ikhwan bin Muhammad Niza. Kami akan membentangkan tentang pengaruh agama dalam peradaban. Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini adalah sama, tidak kira apa pegangan agama sekalipun. Semuanya akan menjalani kehidupan yang sama bermula dengan kelahiran, alam kanak-kanak, dewasa, warga emas dan seterusnya menuju kepada kematian. Jika dibimbingkan tentang kehidupan manusia di dunia ini, ada yang umur panjang dan ada yang umur pendek. Sebenarnya kehidupan manusia telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, iaitu Tuhan. Sememangnya manusia memerlukan suatu kuasa yang luar biasa yang akan menolong mereka semasa dalam kesusahan, kebimbingan, keresahan, ketakutan, kesesatan, memohon perlindungan, keselamatan dan sebagainya. Dalam hal ini, agama memainkan peranan yang sangat penting. Kerana tanpa agama, manusia tidak akan dapat arah hidup dan tiada tempat untuk mengadu. Manusia tidak boleh meminta kepada sesama manusia kerana manusia tidak mempunyai kuasa luar biasa untuk melindungi manusia lain. Terdapat banyak agama di Malaysia ini. Antara agama yang tersebut ialah agama Islam. Agama Islam ialah agama yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, iaitu Allah SWT, dan Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai wahyu daripada Allah. Ajaran Islam juga adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Selain itu, terdapat juga agama Hindu. Agama ini dibawa oleh beberapa kumpulan penganut agama lebih 4,000 tahun dahulu. Ajaran agama Hindu ialah keempat konsep kehidupan, iaitu Kama, Artha, Dharma dan Moksha. Selain itu, ada juga penerangan di empat peringkat kehidupan, iaitu Brahmacharya, Grihasya, Vanaprastha dan Sannyasa. Di samping itu, terdapat juga satu lagi agama, iaitu agama Buddha. Agama Buddha ialah ajaran yang dibawa oleh Siddhartha Gautama, seorang putera Raja Hindu yang berkasta tinggi. Agama ini menuntut agar pengikut-pengikutnya mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh beliau dan bukanlah menyembahnya. Antara ajaran Buddha adalah 4 kebajikan kebenaran atau the Four Noble Truths, iaitu Dukkha, Samudaya, Nirodha dan Marga. Antara pengaruh agama dalam peradaban ialah agama dan kepercayaan. Antara kesan dan pengaruh terhadap peradaban dunia ialah terhadap akidah dan kepercayaan. Sebahagian masyarakat telah meninggalkan ajaran agama Hindu Buddha dan mereka yang mempercayai tahyul dan khurafat, iaitu kepercayaan animisme, dinamisme dan penyembahan nenek moyang, serta kepercayaan Hindu Buddha telah pun berkurang. Islam juga telah menghapuskan kepercayaan Sinkritima Hindu Buddha. Cara kehidupan mereka juga telah berubah kepada cara hidup beragama dengan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Kepercayaan dan agama merupakan dua aspek sosial yang agak sukar untuk dipisahkan kerana sebahagian besar daripada kepercayaan termasuk dalam agama. Islam mengubah pandangan dunia orang Melayu daripada mempercayai dewa-dewa seperti yang mereka anuti pada zaman Hindu kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, iaitu Allah SWT. Al-Quran menjadi pegangan hidup dan sumber rujukan bagi umat. Pengaruh yang kedua ialah agama Hindu mempercayai bahawa raja dianggap suci kerana berasal dari keturunan Dewa Vishnu dan Vishnu. Raja berhak sepenuhnya menentukan hukuman dan kedudukan lebih tinggi dari undang-undang. Seterusnya, kedatangan Islam secara langsung telah memperkenalkan sistem pentadbiran secara kesultanan di rantau ini. Sultan merupakan ketua tertinggi bagi melindungi agama dan adat, tetapi tidaklah dianggap sebagai pribadi yang paling suci seperti zaman Hindu yang perlu disembah. Sultan bertanggungjawab untuk menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi negara bagi mendapat pelbagai-bagai keistimewaan dan kemudahan lama yang ada dari segi penyebaran, pentadbiran dan pelaksanaan hukum-hukumnya. Walaupun ini boleh dikatakan tidak banyak bezanya dengan sistem kerajaan Hindu, tetapi terdapat banyak juga ciri-ciri yang tersendiri. Pemakaian sistem mufti atau alim ulama sebagai penasihat sultan dalam hal-hal ehwal agama Islam menggantikan para sami sebelumnya menjadi penasihat Raja Hindu Buddha. Malah secara khusus, sultan atau raja telah dianggap sebagai khalifah. Agama Islam telah menjadi agama rasmi kebanyakan negara dan undang-undang Islam telah dijadikan undang-undang negara. Bermula dari kerajaan Melaka, undang-undang Islam telah bertapak di Kedah.
Pengaruh yang ketiga ialah agama Islam juga telah membawa ciri-ciri sosial. Antara ciri-ciri sosial yang dibawa oleh Islam ialah persamaan taraf dan persaudaraan Islam antara semua anggota masyarakatnya, sehingga tergugah kedudukan sistem kasta dan perhambaan serta perbezaan taraf di kalangan mereka. Dengan terhapusnya sistem kasta yang dipengaruhi oleh budaya dari tamadun Hindu itu, Islam telah menggantikannya dengan memperkenalkan sistem atau konsep persamaan taraf dan persaudaraan Islam, malah berjaya mewujudkan perpaduan, kemesraan dan semangat bantu-membantu antara satu sama lain. Islam juga mengarahkan manusia supaya hidup secara aman dan harmoni serta mewujudkan perpaduan. Masyarakat dibentuk dengan sifat dan rasa tanggungjawab serta saling bantu-membantu antara satu sama lain. Sifat atau akhlak yang mulia amat ditekankan oleh Islam. Mereka juga ditiupkan dengan semangat kerjasama dan perpaduan dengan menganggap bahawa seluruh umat Islam adalah satu anggota. Dengan cara itu, terbentuklah masyarakat yang bersatu padu dan mempunyai hubungan yang erat walaupun masyarakat tersebut terdiri dari pelbagai bangsa dan keturunan. Serta secara tidak langsung, apabila hubungan masyarakat sudah kukuh tali persaudaraannya, tentunya negara mereka akan menjadi lebih kuat dan stabil serta dapat mempertahankan diri daripada gangguan dan ancaman anasir-anasir luar. Pengaruh yang kelima ialah daripada segi pendidikan. Kedatangan Islam telah banyak merubah sistem pendidikan yang diamalkan oleh masyarakat sebelum ini. Selepas kedatangan Islam, golongan bawahan berpeluang menerima pendidikan sama seperti golongan atasan. Banyak sekolah pondok telah didirikan supaya aktiviti pembelajaran menjadi lebih bebas disebarkan kepada golongan bawahan. Pengaruh yang keenam ialah bahasa dan kesusasteraan. Penggunaan tulisan Jawi telah diperkenalkan dan digunakan oleh orang-orang Melayu ketika itu. Sementara itu, tulisan Arab telah diperkenalkan. Perubahan dari segi bahasa boleh dilihat apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubah suai dan dikenali sebagai tulisan Jawi. Melalui sistem tulisan ini, bahasa Melayu dapat memainkan peranan lebih penting apabila ianya digunakan untuk menulis kitab-kitab agam, hikayat-hikayat, undang-undang dan pentadbiran. Pengaruh yang ketujuh ialah politik dan pentadbiran. Sistem pemerintahan telah bertukar kepada sistem pemerintahan yang berlandaskan ajaran Islam. Antara contoh yang boleh dilihat ialah agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Sementara itu, beberapa institusi Islam telah didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. Pengaruh yang ke-8 dan yang terakhir ialah sistem kekeluargaan. Kedatangan Islam telah memantapkan lagi institusi kekeluargaan dalam masyarakat Melayu, malah ianya menjadi lebih teratur. Islam telah menentukan garis panduan dalam membina keluarga berasaskan ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam pemilihan jodoh, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri dan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Selain itu, pelbagai adat dan budaya Islam perlu dihayati oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak seperti meletakkan nama yang baik kepada anak mereka, mendidik anak-anak supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan menghormati kedua ibu bapa mereka. Nilai yang boleh diambil daripada tajuk ini ialah orang Melayu bersifat heterogeneous. Pemisahan menyukarkan interaksi dengan kumpulan manusia yang lain. Kemunculan perbezaan budaya-budaya tempatan. Kepelbagaian ciri-ciri kehidupan masyarakat berterusan kerana tidak pernah disatukan mana-mana kerajaan atau empayar. Nilai yang kedua pula ialah masyarakat mempunyai sifat terbuka kepada luar. Penerimaan kedatangan orang luar sebahagian daripada keperluan masyarakat. Tujuannya ialah untuk peningkatan diri. Tanpa kedatangan orang luar, masyarakat luar tidak mampu untuk mengikuti perkembangan terbaru dan ketinggalan zaman. Nilai yang ketiga pula ialah penerimaan pandangan luar.
masyarakat Melayu lebih mudah menerima pendapat orang luar. Ini tidak bermakna masyarakat bersetuju dengan semua pandangan luar. Tetapi, mereka menganggap kelainan itu bukan sesuatu yang berbahaya kerana sudah biasa berhadapan dengan kelainan. Nilai yang keempat ialah bermusyawarah atau bermuafakat. Ia merupakan salah satu cara untuk mencapai persetujuan. Proses di mana semua orang terlibat memberikan pendapat mereka dan berbincang untuk mencapai keputusan bersama. Mungkin bermula pada masa orang Melayu mempunyai organisasi mengikut perkampungan. Mengikut cara ini, tidak mempunyai ketua yang berkuasa mutlak tetapi berdasarkan persetujuan ramai. Dan yang keempat ialah interaksi orang Melayu dengan bukan Melayu. Menjadi orang Melayu merupakan suatu perbuatan yang dipandang tinggi kerana pencapaian peradaban yang tinggi dalam masyarakat. Terdapat juga kumpulan etnik lain yang mengikut budaya Melayu walaupun tidak menganut Islam mahupun masuk Melayu seperti Baba Nyonya dan Citi. Kumpulan Melayu tidak menyekat ahli kumpulan yang lain selain daripada perkara yang berkaitan agama. Selain itu, terdapat juga nilai-nilai yang lain. Antaranya ialah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan kepada sultan dan menghormati pemimpin, kepatuhan kepada undang-undang dan adat, mendahului yang tua, saling menghormati orang lain, meraihkan tetamu, bertimbang rasa, bersopan santun dan berbudi pekerti, dan yang terakhir, bermesyuarat dan bermuafakat. Kesimpulan yang boleh diambil daripada tajuk ini ialah Islam memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat dan tamadun Melayu. Proses penyerapan Islam ini berlaku secara berperingkat-peringkat di kalangan masyarakat Melayu yang bermula daripada golongan istana, pembesar sehinggalah kepada rakyat biasa. Proses ini menjadikan masyarakat Melayu akhirnya dapat menerima ajaran Islam dengan baik. Ini kerana keistimewaan ajaran Islam yang sederhana dan tiada paksaan. Kedatangan Islam bukan sahaja mengubah pegangan hidup masyarakat Melayu, malah telah membentuk cara hidup baru dalam amalan seharian masyarakat. Amalan-amalan Islam yang berunsur tahyul dan khurafat telah ditinggalkan secara beransur-ansur oleh masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu juga telah berubah daripada masyarakat yang buta huruf kepada masyarakat yang mengamalkan tradisi keilmuan. Contohnya, galakan daripada golongan pemerintah telah menjadikan Melaka suatu ketika dulu sebagai pusat pembudayaan ilmu. Dengan berlakunya penyebaran agama Islam ini, agama Islam dijadikan sebagai teras dalam pembinaan tradisi budaya Melayu. Orang-orang Melayu yang menganut agama Islam menyedari dan memahami nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dan berusaha menyesuaikan warisan tradisi budaya dan kehendak-kehendak Islam. Mereka menekankan usaha memupuk nilai-nilai Islam sebagaimana yang dikehendaki dari satu generasi kepada generasi seterusnya. Malah, institusi sosial dan agama dalam masyarakat memainkan peranan penting dalam usaha memupuk dan mempertahankan nilai-nilai sosial dan agama yang mereka bina.